Baik, jadi kita masih lagi dalam perbincangan bab air, yang mana kita telah membaca daripadanya tiga daripada pecahan yang beliau pecahkan kepada empat. Tiga daripadanya kita dah baca dah. Iaitu yang pertama, air suci lagi menyucikan, panggil air mutlak. Dan yang kedua, air yang tidak makruh. Dan yang kedua, air suci lagi menyucikan akan tetapi makruh menggunakannya, iaitu air mutlak yang musyammas, yang terkesan dengan kepanasan matahari. Begitu juga air yang bersangatan panas walaupun bukan daripada kesan matahari, dan begitu juga air yang terlampau sejuk. Yang ketiganya adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Air pada zatnya suci, tapi dia tidak boleh mensucikan najis, tidak boleh digunakan untuk angkat air hadas kecil ataupun hadas besar. Itu air musta'mal. Air musta'mal. Dan begitu juga air yang tercampur dengan perkara-perkara yang suci daripada mukhalid. Daripada apa? Mukhalid. Contoh seperti air putih yang bercampur dengan teh, air putih serbuk teh, air putih yang bercampur dengan kordial, laici ke kordial oren ke, yang mana bercampur dengan benda yang suci. Selepas percampuran itu tak boleh nak dipisahkan dan nak dibezakan pada pandangan mata. Jadi di situ airnya suci tapi tak boleh menyucikan. Baik, melainkan musannif sebut di sini, kalau dia bercampur dengan lumut ataupun dengan tanah, itu tak apa, dimaafkan. Selagi mana tak dinamakan tanah liat, selagi mana tak dinamakan lumut, maka boleh diguna pakai untuk angkat hadas, untuk mensucikan tempat ataupun pakaian daripada najis. Baik. Jadi masuk pada malam ini pecahan ataupun bahagian yang keempat, iaitu air yang mutanajjis. Kata beliau, tidak air yang kena najis. Air yang kena najis disebut mutanajjis. Jadi air yang kena najis namanya mutanajjis. Mana-mana air yang kena najis. Baik. Iaitu air termasuk ataupun jatuh ke dalamnya najis atau sesuatu yang kena najis, padahal air itu tidak sampai 2 kolah. Jadi apabila kita masuk dalam perbincangan air yang terkena najis ni, maka sangat penting kita membahagikan air kepada 2, iaitu air yang sedikit dan air yang banyak. Adapun perbahasan sebelum ni tak perlu pun membahagikan air itu sedikit ataupun banyak, kecuali dalam bab musta'mal lah. Tapi pada malam ni, apabila kita memperbahaskan tentang najis yang terkena air, mesti kena pisahkan. Ada air sikit, ada air banyak. Sebab air sikit dia hukum dia lain, air banyak hukum dia lain. Baik, sekarang ni kita ambil air sikit yang kurang 2 kolah. Contoh macam ni lah. Nanti beliau akan sebut yang kurang 2 kolah tu berapa liter. Baik, jadi kata beliau, contoh ada air yang sedikit seperti di dalam cawan ni, termasuk najis ataupun terjatuh ke dalamnya najis, walhal air tu sikit. Maksud sikit ni dalam istilah fiqah, maksudnya tak sampai 2 kolah, tu sikit. Walaupun kita tengok air tu sebaldi, walaupun kita tengok air tu 2 baldi, kalau tak sampai 2 kolah, kita sebutkan air tu sikit. Itu maksud fuqaha, ulama ketika mengistilahkan air yang sedikit, iaitu kurang 2 kolah. Bukan macam uruf kita, kalau sikit kira macam dalam cawan sikit macam tu lah. Kalau 1 baldi tu kira banyak. Tidak. Ya. Di air sikit di sini, mana-mana air yang kurang 2 kolah, itulah air sikit. Walaupun pada penglihatan mata banyak.
Baik, air sikit ni kalau terkena najis, apa akan jadi? Ya. Air yang sedikit ni tak sampai 2 kolah. Kata beliau di sini lebih kurang 13 tin minyak tanah. Lebih kurang 13 tin minyak tanah. Saya pun tak tahu tin minyak tanah tu macam mana besar dia. Ya. Tapi kalau mengikut liter, ya tuan-tuan mungkin tahu ya. Sebab saya masih muda lagi kot. Penggunaan tu tak apa nak guna. Ya. Orang tu selalu, orang kata biasa dengan minyak-minyak ni, dia tahu minyak tin 13 tin. Itu pun tin jenis macam mana. Ya. Tapi nak lebih senang, tengok liter lah, ukuran liter. Iaitu ya 230 liter. Ya, air yang tak sampai 230 liter kira air sikit. Letaklah mana-mana pun, ya, dalam beldi, dalam kolah, dalam mana-mana bekas pun, selagi mana air tu dia punya kuantiti dia, kadar dia tak sampai 230 liter, kira tu air sikit lah. Kira air sikit. Ya, ulama lain berkata dia kurang sikit, 217 liter. Dia ada banyak pandangan di sini. Tak apalah tuan-tuan nak guna 217 liter ataupun 230 liter. Ya, jadi selagi mana tak sampai 217 liter, maka air tu kira sikit. Kalau sampai 217 liter ke atas, kira banyak. Tu pandangan. Satu pandangan yang disebut dalam kitab ni, beliau sebut, tidak, air yang 2 kolah tu, selagi mana tak sampai 230 liter. Agak banyak. Baik, air yang macam ni, kalau terkena najis, contoh termasuk tahi cicak, termasuk najis yang lain, kencing contohnya. Jadi apa akan jadi dengan air ni? Kata beliau, sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Itu dia punya natijah dia. Jadi kalau dah terkena air yang sikit, terkena najis, tak kira apa-apa najis pun, yang penting dia najis. Bukan benda kotor. Kita kena bezakan benda, ada benda kotor yang tak najis. Ada benda kotor yang najis. Najis ni memang kotor lah. Benda kotor yang bukan najis ni contoh seperti kahak, ingus, tahi telinga, tahi mata, tu benda kotor tapi bukan najis. Itu kita tak bincang tu. Kita bincang benda yang memang najis. Di sisi syarak dikira najis. Contoh tahi, contoh kencing, contoh darah, contoh air yang mengelembung di tangan manusia tu tapi bau dia busuk. Tu najis tu. Jadi najis seumpama itu kalau jatuh dalam air, contoh seperti dalam cawan ni, maka air ini jadi najis, mutanajis. Walaupun air tu masih tak berubah sifat dia. Dia tengok air tu masih jernih. Ya, dia cuba rasa, rasa pun rasa air masak biasa. Warna pun tak berubah. Apa lagi? Boleh minum? Tak boleh minum. Boleh jual? Tak boleh jual. Boleh ambil uduk? Tak boleh ambil uduk. Boleh basuh najis? Tak boleh basuh najis. Sebab apa? Sebab air ni sudah menjadi mutanajis. Ya. Walaupun tak berubah sifatnya, tetap syarak menghukumkan dia air mutanajis. Itu sebab ya, tak boleh digunakan. Walaupun rasa biasa apa semua, kalau dia minum haram. Sebab minum air yang sudah dihukumkan air mutanajis, haram minum. Haram minum najis, haram minum air yang kena najis. Itu sebab haram jual. Jual pun haram. Ya, minum pun haram. Ambil uduk lagi-lagi lah haram. Tak sah, haram. Sebab dia buat ibadah yang tidak disyariatkan. Ya. Macam sembahyang Isyak 2 rakaat haram kalau ketika kita mukim, bukan musafir. Ya. Jadi hukumnya najis, mutanajis, tak boleh guna. Jadi kira rugi macam tu lah. Ya, baru letak air masak dalam cawan ni, dah jatuh darah setitik dalam ni. Tapi tengok air masih jernih, rasa macam biasa lagi, tetap tak boleh guna sebab syariat dah kata dia najis. Lepas tu nak buat macam mana? Kira buang lah.
Macam mana buang air najis? Membazir tak, air najis bukan membazir, buang banyak mana pun. Dah kalau air tu najis, buang je lah. Ya? Kalau membazir ni kira air yang kita boleh guna. Tu kalau buang, bazir lah. Ni air yang tak boleh guna dah. Buang ikut suka hati. Ya? Tapi bolehkah kita nak kembalikan dia suci balik? Ya? Kita nak kembalikan dia jadi suci balik. Kita kata, Allah ni rasa sayang sebab saya beli dengan duit, kata. Bukan dengan daun, kata dia. Saya beli air ni botol dengan duit ni. Jadi saya sayang nak buang ni walaupun syariat kata dah najis ni. Macam mana? Maka ulama kata kalau tak nak buang, nak kembalikan dia kepada suci balik, ya, tambahkan. Tapi tambah tu kena banyak. Tambah tu sampai jadi 2 kolah. Mana nak cari yang macam ni? Jadi tuan-tuan ambil air ni dan cawan ni yang kena najis ni, pergi curah dalam kolah tuan-tuan dalam bilik air tu. Ya, masukkan air ni dalam kolah tuan-tuan, sebab kolah ni memang confirm dua kolah ke atas kan, dia punya kadar tu 230 liter ke atas. Jadi tuan-tuan ambil air ni, pergi simbah dalam kolah bilik air tuan-tuan. Maka boleh guna balik kolah tu. Guna je air dalam kolah, tak ada masalah. Ya, kalau tak nak buang. Kalau buang tu tak berdosa, tak membazir, sebab tak boleh diguna, nak buat macam mana? Itu cara-cara lah. Kalau tak nak buang, nak guna juga, pergi tambah, masukkan dalam kolah air tuan-tuan yang banyak tu. Kalau setakat tambah sikit, ya, tak sampai, tambahan itu tak sampai 2 kolah, tak ada faedah. Contoh air dalam beldi, ya, sederhana tu, tak sampai 2 kolah. Terkena taik cicak, jadi najis. Jadi tuan-tuan kalau nak guna balik air tu, nak buat macam mana? Ambil air tu, pergi curah dalam kolah tuan-tuan, dalam bilik air. Lepas tu gunalah air dalam kolah tu. Kalau tak nak, tak ada cara lain lah, kena buang. Saya nak tambah. Tambahlah. Tapi kalau tambah pun tak akan sampai 2 kolah. Sebab beldi tu kecil. Ya. Baik. Itu kuantiti yang sedikit. Air yang sedikit. Macam tu lah sifatnya, hukum dia. Kalau kena najis, habis jadi najis. Itu sebab hukum seperti air yang sedikit ni, air yang sudah bercampur dengan mukhalid. Contoh air teh, air sirap, air kopi yang tuan-tuan buat, air oren, air laici kang, apa semua tu, air yang macam tu, hukum dia seperti air yang sedikit. Ya. Sebab kita dah tahu dah, istilah air dalam kitab fiqah ni apa dia? Air putih. Apabila dibahagikan air putih tu ada sikit, maksudnya tak sampai 230 liter. Jadi hukum dia kalau terkena najis, kira habis. Semuanya najis. Walaupun air tu tak berubah. Ulama kata seperti hukum air putih yang sikit ni adalah air yang bercampur dengan mukhalid yang kita dah belajar minggu lepas, 2 minggu lepas. Apa contoh air yang mukhalid? Air teh, air kordial, air jus, semua tu air mukhalid lah. Contoh tuan-tuan, ada air teh 1 cawan, termasuk teh cicak. Apa hukum dia? Hukum dia macam air sikit. Sama ya. Hukum dia macam air sikit lah. Kira najis habis. Tak boleh minum, tak boleh apa. Tak apalah saya buang teh cicak, saya minum. Haram. Tak boleh. Sebab dah jadi najis. Saya ada air sirap 1 jak. Baru nak jamu orang, jatuh teh cicak seketul. Allahu Akbar. Jadi 1 jak tu najis belaka. Jangan jamu orang. Berdosa nanti suruh orang minum air najis. Alah, orang bukan rasa pun rasa sirap juga katanya. Orang tak tahu tapi Allah tahu. Sebab air tu dah dihukumkan najis. Sebab apa kita nak jamu orang lagi? Memang najis. Alah, saya rasa okey. Jangan awak rasa. Syarak kata apa? Kalau syarak kata najis, kira najis lah. Jadi rugi lah saya dah buat air sirap 1 jak ni. Penat-penat saya buat. Penat setara mana pun. Ya? Letak gula, letak apa, siap nak jamu, dah kena masuk teh cicak. Rugi macam tu. Kira rugi macam tu lah. Buang lah. Buang.
Allah ruginya. Tu sebab kena hati-hati. Lagi-lagilah kalau kenduri kahwin. Buat air satu balang, dua balang. Yang macam jual kat tepi jalan kan. Kat pasar malam akan datang Ramadan ni, banyak pasar malam. Pasar Ramadan. Air berbalang-balang. Itu semua tak sampai 2 kolah. Sampai 2 kolah. Kalau besar sampai 2 kolah. Ya, kita fardukan yang tak sampai 230 liter. Yo, buat air dah elok dah nak jual ni. Air sirap, air bandung, air jagung, air sarsi. Ya. Lepas dah buat tak atas meja, kelepuk jatuh tak cicak. Ya salam. Dah lebekah tu besar. Jatuh tak cicak tu kat belah atas tu. Dia kata, apa salahnya saya buang tak cicak ni, saya jual balik. Tak boleh. Sebab apa? Satu balang tu jadi najis dah. Tak boleh habis. Allah ruginya. Itulah rugi, nak buat macam mana? Ya, rugi tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Itu sebab kena hati-hati. Dia kata, tak, saya nak jual juga senyap-senyap. Orang tak tahu. Berdosa hukum dia. Duit dia ambil tu haram. Na'udzubillah. Tak boleh. Ya. Jadi jangan jual air yang sudah dihukumkan syarak, air itu najis. Ya. Hatta walaupun banyak setara mana pun, kalau air tu mukhalid, seperti air teh, kopi dia, balang dia memang besar. Contoh 300 liter balang. Ya. Besar balang dia tu. Lori yang kat. Letak atas meja nak jual, puluh 2 ketul tak cicak jatuh. Kena air. Rugi habis. 300 liter tu buang habis. Air sirap. Ya. Jadi, kena hati-hati kalau orang. Buat air kat suami pula. Ya, pagi-pagi buat air kat suami. Air kopi, air teh. Ya, tengah kacau, jatuh tak cicak. Dia pun angkat pelan-pelan, dia buang kat tepi. Dia kata, ni tak cicak lama, tak cicak kering, dia kata. Dia ambil, dia buang sebelah, dia kata, bang, air teh bang, haram. Isteri buat macam tu. Walaupun alah, suami saya bukan tahu pun. Lidah dia pun tak apa nak rasa sangat dah. Umur 60 tahun dia katanya. Haram sebab jamu suami air najis. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Jadi kena hati-hati. Baik, jadi air putih yang sikit hukumnya begitu. Yang sikit yang banyak saya tak bincangkan lagi. Yang sikit hukumnya begitu. Dan hukum seperti air putih yang sikit, macam saya sebut tadi, air mukhalid. Maksudnya air yang dah bercampur dengan perkara yang tak boleh nak dipisahkan. Air teh, air kopi, air sarsi, air belaka semua. Itu walaupun banyak macam mana pun, hukumnya tetap seperti air sikit. Itu sebab kena hati-hati. Buat air sirap kenduri kahwin, buat air sirap nak jual, buat air sirap untuk orang, jamu orang. Kena hati-hati. Jangan sampai terkena najis. Sebab apa? Sebab kalau terkena najis, terus jadi najis walaupun sifatnya tak berubah. Ya. Baik. Nanti beliau akan sebut ada beberapa najis yang dimaafkan. Tu tak apalah. Tapi kalau misal yang saya bagi tak cicak tu tak dimaafkan dah. Ni ada beberapa najis dimaafkan. Baik. Ni beliau sebut ni. Tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh dalam air itu najis yang dikecualikan. Ni tak apa. Ni kalau jatuh dalam cawan air sikit, air sirap, air kopi, air apa tu, tak ada masalah. Sebab najis ni dimaafkan, dikecualikan. Ya, dikecualikan. Tak jadi najis benda tu. Baik. Tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh dalam air itu najis yang dikecualikan. Umpama bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Badan dia kalau dikoyak, tak ada darah mengalir. Bangkai binatang macam ni, bangkai dalam syarak najis ke suci? Najis. Najis. Semua bangkai najis kecuali 3 bangkai yang suci. Bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Tu suci. Tuan-tuan pergi beli ikan di pasar pagi dah kata pergi beli ikan pagi-pagi kat Pantai Puteri ke mana-mana kan. Ikan hidup ke mati tak? Mati. Mana ada beli ikan hidup. Jadi tuan-tuan beli bangkai tiap-tiap pagi ya. So isteri masak kat rumah makan bangkai. Betul sungguh makan bangkai, tapi bangkai suci kalau ikan. Tak ada masalah. Ikan tu bangkai tapi suci.
Lepas tu yang orang makan belalang, bangkai tapi suci. Manusia mati, bangkai tapi suci. Tu 3 bangkai. Bangkai lain pada 3 ni najis belaka. Tak kiralah bangkai sekecil-kecil binatang sehingga sebesar-besar binatang. Bangkai kuman najis ke suci? Najis. Bangkai semut najis. Bangkai ulat kecil najis. Yang tak najis 3 bangkai tu je. Jadi apabila termasuk dalam air yang sedikit bangkai binatang yang mana darah dia tak mengalir, ya, macam apa sini sebut seperti kumbang. Kumbang ni kalau kita koyak badan dia, ya, maka adalah darah. Sebab binatang ada darah. Kadang darah warna merah, kadang warna putih, kadang warna hijau. Ya, yang penting darah dia adalah macam-macam. Darah kita warna merahnya. Jadi darah tu memang dia akan keluar, tapi dia tak mengalir macam darah bangkai binatang besar. Contoh sebelah lembu, kan keluar darah mengalir tu. Jenis bangkai binatang-binatang yang darah tak mengalir ni, bangkai binatang macam itulah yang dikecualikan kalau termasuk dalam air yang sedikit ataupun air yang mukhalid, maka tak najis. Itu dikecualikan. Angkat binatang tu, buang, bismillah, minum. Sebab tak najis. Ya, sebab tak najis, boleh. Ya, masalah geli tak geli, masalah tak ada selera, tu masalah peribadilah. Baik. Tapi kalau nak tanya hukum syarak, kata dia masih suci. Okey. Baik. Lalat, tengok bangkai lalat. Bangkai lalat najis. Tapi kalau termasuk dalam air dalam cawan ni, baru-baru nak minum, lalat masuk. Bangkai, bukan hidup. Kita bincang pasal bangkai. Kita tak bincang binatang hidup, tak bincang. Kita bincang pasal bangkai. Masuk bangkai lalat. Dia memang nabati awal tersangkut kat kipas. Nak minum jatuh, jatuh dalam cawan. Sedang molek nak minum. Ya, tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Angkat, buang, bismillah, minum. Dalam air sirap jatuh 6 ekor lalat, tak apa, kumpulkan pakai sudu, buang. Lepas tu minum, bismillah. Ada orang yang geli, tak ada masalah. Minta maaf lah kalau ada orang geli, saya buat misal. Ya. Jadi macam tu hukum dia. Nak bagi tahu ada najis yang dikecualikan. Maksudnya kalau masuk dalam air yang sikit, itu tak ada masalah, tak jadi najis. Ya. Seperti kumbang, lalat, kala. Kala tu apa dia? Saya tak tahu. Kala jengking kala jengking Masya Allah. Bangkai kala jengking. Masuk sekali dengan lipan-lipan sekali lah. Ya, nak minum tu dalam cawan ni. Tengok-tengok kala jengking. Ya Allah, bangkai pula tu. Dia keluarkan seekor. Ada seekor lagi lipan adik dia. Bawa keluarkan. Minum, bismillah. Terror orang ni. Lepas tu dia kata apa? Dia kata lah, awak tak mengaji idaman penuntut lah. Faham? Idaman penuntut kata ini najis dikecualikan, tak najis air ni boleh minum. Memang saya belajar juga sebelah awak hari tu. Cuma saya geli tak boleh minum. Itu masalah geli lain lah. Ya. Masalah suci memang suci air tu. Ya. Lipas, la ilaha illallah. Jatuh lipas dalam air teh. Pagi-pagi buat teh kat suami pun lipas jatuh dalam teko teh tu. Kata duduk senyap-senyap, kata. Senyap, tutup teko, jamu suami. Hari ni bang, teh lipas panggil bang. La ilaha illallah, teh lipas. Alah bang, semalam kita belajar bang, lipas dimaafkan bang. Masuk dalam air ni kira air suci lagi bang. Betul lah, tapi janganlah tak senonoh macam tu. Jamu teh lipas pula kan. Geli kawan tu. Tak jadi minum, bangun daripada meja. Allahu Akbar. Tapi nak kata suci, memanglah suci. Awak minum sendiri tak apalah, jangan jamu orang. Faham? Ya? Tapi kalau nak jamu orang tak tahu, tak apa, tak berdosa. Tak berdosa. Sebab dia bukan najis. Ya, bukanlah najis. Baik. Tapi, ya, kalau orang tu dah tahu memang confirm tak minum lah. Air teh lipas, sirap lipas, ya. Bandung lipas. Allah Akbar. Cicak dan sebagainya. Baik, sekarang ni kita nak satu babit lah, supaya kita himpunkan binatang-binatang ni. Sebab dalam ni sebut dalam lebih kurang, ya, 4 ekor, 5 ekor binatang.
5 ekor ni tuan-tuan kalau masuk dalam satu cawan pun dimaafkan, tak ada masalah. Dikecualikan. Buat keluar binatang-binatang tu minum air tu. Tapi tuan-tuan jangan lupa ya, kita raikan juga dalam bab orang kata penyakit apa semua, kita kena tengok juga. Walaupun suci, tapi kalau berpenyakit haram minum juga. Sebab dia mudarat dari segi lain. Ya. Ni kalau tak ada penyakit, tak ada apa, boleh je minum, suci, boleh jual, semua boleh. Baik, jadi ulama kata binatang bangkai yang najis yang dikecualikan itu adalah bangkai binatang yang tak mengalir darah. Jadi ulama sebut dalam kitab-kitab mereka seperti cicak dan ke bawah. Seperti cicak dan ke bawah. Tuan-tuan kalau start daripada cicak lah, lepas tu ambil lipas apa semua tu, kalau kita koyak perut binatang-binatang tu memang ada darah, cuma tak mengalir. Tak mengalir. Ya. Baik, itu tu. Bangkai binatang seperti cicak dan ke bawah. Artinya bangkai binatang yang tak mengalir darah. Itu kalau termasuk, bangkai dia termasuk dalam air yang sedikit, ya, dan air itu tak berubah apa-apa, tak ada masalah. Padahal kalau ikut hukum asal, air yang sikit kalau terkena sahaja najis, terus jadi mutanajis walaupun tak berubah. Tapi ini najis dimaafkan. Dikecualikan. Air tetap masih lagi suci. Baik. Seumpamanya yang tiap mana tadi, cicak dan sebagainya. Syarat, okey baik, tapi 2 syarat. Najis ini kalau jatuh dalam cawan, dalam air sikit, maka air itu masih suci, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama apa dia? Syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan. Bukan dia yang campak dalam air itu. Ini dia sengaja pergi campak. Itu tak dimaafkan lah. Habislah. Ya. Jadi syarak memaafkan najis tu, air tu masih suci, tak ada apa-apa kesan kalau dia jatuh sendiri. Ini kita pergi ambil mana-mana cicak, kita bunuh dia jadi bangkai, kita letak dalam air. Itu air jadi najis lah. Sebab apa? Kata kalau bangkai cicak masuk tak najis. Itu kalau dia masuk sendiri. Tapi kalau dia yang mematikan cicak, lepas tu dia campak dalam air, itu kita tak maafkan dah. Itu kejam sangat perbuatan tu. Ataupun dia sendiri tak boleh. Kita nak dia berlaku bukan dengan sendiri. Jatuh, angin masukkan ke tak apa. Tapi kalau kita buat macam tu, maka hilang kemaafan. Tak boleh dah. Syarat kedua apa dia? Syarat kedua, dan tidak mengubah air itu. Syarat kedua tak berubah air tu. Ya. Ni dalam cawan macam ni air putih nak minum ni. Tengok-tengok, ya Allah. Ada 500 ekor semut hitam. Mana tak berubah air tu? Ya, minum tu jadi macam rasa besi. Faham? 500 ekor semut hitam dalam cawan, nak minum lagi? Ni jadi najis. Sebab apa najis? Sebab air dah berubah. Warna dia berubah. Ya, bau dia berubah, rasa tak payah cakap lah. Jadi tuan-tuan, bangkai yang binatang yang tak mengalir darah ni, kalau jatuh dalam air yang sikit ataupun dalam cecair air yang mukhalid tu, teh, sirap, anggur apa semua tu, itu air masih suci dengan 2 syarat. Syarat pertama, bukan dia sendiri baling masuk dalam tu. Syarat kedua, air tu selagi mana tak berubah. Tapi kalau dia yang baling, maka tak dimaafkan dah, walaupun air tak berubah. Ataupun air dah berubah, dia kata bukan saya baling, dia jatuh sendiri. Pak jatuh. 100 ekor jatuh. Dia jatuh sendiri. Jadi bukan saya baling. Iyalah, tu syarat nombor 2. Selagi mana tak berubah. Ni kalau 100 ekor ni dah berubah. Ya, rasa dan warna dah berubah. Jadi tak dimaafkan dah. Ya. Jadi di sini banyak persoalan yang timbul. Ada orang tanya, Ustaz, saya tengah buat air tu, saya tengah kacau. Lepas dah siap buat air, tengok ada semut 2-3 ekor. Kata, ni air nak jamu orang ni. Ataupun dia sendiri nak minum, tengok ada semut 2-3 ekor.
Semut ni kira bangkai binatang yang tak mengalir darah lah. Kan? Jadi dia teringat. Oh, tak apa. Itu dimaafkan. Tapi kena ingat dua syarat, jangan lupa dimaafkan. Syarat pertama bukan dia yang baling. Ya. Kalau dia yang angkat semut dalam gula tu, semut tu dah mati bangkai, dia yang angkat, dia letak dalam tu, sengaja dia angkat, tak dimaafkan lah. Sebab dia yang angkat letak dalam cawan. Ataupun dia angkat tu letak dalam cawan kat 50 ekor semut hitam. Faham? Itu teh jenis apa dia buat tak tahu. Itu gula beli kat mana tak tahu. Tak boleh lah, tak dimaafkan lah. Jadi kalau dia tak baling sendiri maka dimaafkan. Kebanyakannya orang buat air teh ke air kopi kan, dia ambil gula dalam plastik tu, semut tu masih hidup, betul tak? Semut tu masih hidup. Cuma apabila dia letak dalam air panas tu, meninggal semut tu. Mati. Lepas tu bukan sebab letak, sebab dia kacau lagi. Oh, memang mandi air panas semut pagi tu. Ya? Jadi kat sini yang semut tu ketika dia masuk dalam air tu dia masih hidup. Cuma lama sikit baru meninggal, baru mati. Ya. Ini tak ada masalah. Ini air masih suci, tak ada masalah. Oh, bukan saya sendiri yang masukkan. Betul, tapi kita bincang masalah bangkai yang masuk. Memang dia bangkai lepas tu masuk. Hak tu yang masalah. Kalau kita buang sendiri, ambil bangkai semut masukkan, ambil bangkai semut masukkan. Tapi kalau semut yang hidup tu kita masukkan, dah masuk kita tengok dia berenang, kita pun kacau dia. Ya, mati kawan tu dalam air tu. Itu air masih suci, suci. Jadi itu sebab kalau siapa-siapa buat air pagi-pagi tu kan, dia pergi korek dalam tu, masukkan, korekkan apa gula masukkan, dia pergi kacau. Dia masukkan semut hidup tu, masukkan, dia kacau-kacau. Ada 2-3 ekor semut. Cara dia ambil semut tu buang. Lepas tu minum air teh tu bismillah. Tak ada masalah. Ya, suci. Suci ya, tak ada masalah. Tapi untuk kita sendirilah, kalau untuk orang lebih elok tak payah ya. Walaupun suci ya, tapi orang jijik ataupun nak elok kita jamu orang dengan air macam tu. Kita tak apalah kan. Baik. Selesai. Jadi itu najis pertama yang dikecualikan. Kalau termasuk dalam air yang sikit, maka air yang sikit itu tak berubah jadi najis. Masih suci. Dengan 2 syarat. Syarat pertama, jangan dia yang lempar masuk. Syarat kedua, jangan air itu berubah dengan sebab najis. Baik. Dan seterusnya. Allahumma salli alaihi. Okey. Demikian jua tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair. Benda-benda cair ni air yang kita duk minum selalu, air mukhalid yang bercampur tu, air teh, kopi tu kita kira benda cair panggil. Benda cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Sekalipun daripada najis mughallazah. Najis yang kedua yang dikecualikan, apabila termasuk dalam air yang sedikit masih lagi dimaafkan. Najis apa? Yang tadi kita dah bincang, bangkai binatang yang tak mengalir darah, daripada sebesar cicak sehinggalah sekecil-kecil binatang. Selesai. Yang ada najis yang kedua dikecualikan juga. Kalau masuk dalam air, masih tak najis air tu. Walaupun air tu masih sikit. Iaitu najis yang tak dilihat dengan mata kasar manusia. Najis yang macam tu, kalau termasuk dalam air, maka air masih dikira suci dan dimaafkan. Tak ada masalah. Ya, air masih suci. Najis tu tak memberi apa-apa kesan. Apa contoh najis yang tak dilihat dengan mata kasar? Ya. Contohnya apa? Dah lah kita tak lihat benda tu. Lepas tu macam mana kita kata najis? Faham? Benda kita tak nampak.
Ulama kata yang boleh melihat ni orang mata tajam dia nampak. Contoh apa tuan-tuan? Saya bagi contoh agak berat lah. Ada orang kencing belah sana. Dia kencing belah sana. Lepas tu datang angin. Tiup. Ada status ataupun sepihan kencing tu termasuk dalam cawan yang saya pegang ni. Saya tak nampak dan saya tak tahu. Yang bagi tahu saya orang mata tajam. Dia kata, bang, saya nampak macam ada kencing masuk dalam ni. Hui, awak siapa dia? Atroman. Atroman berat. Tak, mata saya boleh nampak tajam sikit. Pakai celak, Masya Allah. Ataupun memang saya dilahirkan mata macam ni. Jadi saya bagi tahu ni memang ada najis yang masuk, bang. Sudah. Tapi saya sendiri memang tak nampak. Bahkan bukan tak dapat, tak tahu. Tapi ada orang, dia jujur lah. Dia memang jujur, dia tak nipu. Okey, soalan dia, boleh ke saya minum? Air ni jadi najis ke? Jawapan dia tak, dikecualikan. Air ni masih suci. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Padahal ada kencing dalam ni. Padahal ada sepihan kencing. Nak azan ke? Terus. Baik, boleh minum? Boleh. Bismillah, minum. Air masih suci. Cara yang kedua untuk kita tahu najis yang tak nampak tu, cara yang kedua dengan kita faham dengan akal. Tu cara yang kedua kita tahu. Walaupun kita tak nampak tapi kita tahu tu najis. Dengan pemahaman akal. Ada lembu, minta maaf ni misal semua memang misal berat-berat. Sebab ni memang kita bahas sebab najis. Faham? Ada lembu bau berak fresh. Dia jatuh tu elok fresh. Lepas tai lembu tu jatuh, lalat pergi hinggap. Lalat hinggap kat tai lembu tu. Lepas lalat hinggap kat tai lembu tu, dia terbang mai kat cawan saya. Dia pergi berendam dalam air ni. Ya Allah kata, tadi baru saya nampak lalat aku kat tai lembu tu. Tengok dia menjilat tai lembu ni. Lepas tu dia bangun, dia terbang masuk dalam air saya. Kaki dia masuk dalam air. Lepas tu dia terbang keluar balik. Kata lalat ni nak kena ni. Apa pemahaman akal manusia? Sebab tahi tu masih basah. Jadi dia akan melekat dengan kaki lalat. Padahal kalau kita tengok tak nampak pun tahi kat kaki lalat. Tapi tu fahaman akal manusia memang macam tu. Sebab benda basah mestilah melekat kat kaki kawan tu. Dia pergi terbang masuk dalam air. Dia kata Masya Allah. Dia pergi basuh kat sini kaki dia. Dia keluar balik. Kita pun apa lagi Bismillah. Sebab dah belajar idaman penuntut. Bismillah. Minum. Sebab air masih suci. Tak najis lagi. Dimaafkan. Dimaafkan. Allah. Geli-geli belaka misal malam ni. Sebab bak najis. Sebab macam mana? Takkan nak bagi misal suci kan? Ini dua najis yang dimaafkan. Masuk dalam air yang sikit. Padahal asal kaedah air yang sikit yang tak sampai 230 liter, air tu kalau kena najis terus jadi najis walaupun tak berubah. Itu asal hukum air sikit. Tapi syarak kata ada beberapa najis kami kecualikan. Kalau masuk dalam air tak ada masalah. Selagi mana tak berubah, selagi mana bukan kita yang campak. Jadi terjawab soalan orang buat air tiba-tiba ada semut dalam air tu. Sebab sebenarnya yang dia ambil tu semut hidup. Masuk dalam air tu baru mati. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya memang dia ambil bangkai. Dia ambil bangkai, masuk pun bangkai. Itu masalah. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Ni kelas paling lah ke ada lepas ni ada? Ada sekali lagi ke? Ada sekali lagi. Bismillah. Kita sambung sikit lagi tak? Adapun air yang banyak. Ni air sikit selesai dah kita bincang. Kita masuk air banyak. Sikit lagi, lipat baris lagi. Adapun air yang banyak, maksud air banyak ni dalam istilah fiqah 2 kolah lah. 2 kolah ke atas. Tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis. Melainkan jika berubah bau dia
dan rasa dan warna. Ya. Apa air 2 kolah tu? Yang dikatakan air 2 kolah itu adalah sebanyak lebih kurang 52 galen. Saya pun tak tahu galen tu apa. Apa galen? Bahasa lama. Ya. Atau 13 tin minyak. Itu pun kadar besar mana saya pun mungkin tak pernah nampak. Ya. Yang saya tahu liter lepas tu lah. Atau 230 liter. Tu dia. Jadi air yang sampai 230 liter ke atas itu panggil air banyak, panggil air 2 kolah. Ya. Macam kolah masjid, kolah rumah tu memang confirm air 2 kolah lah. Ya. Jika dalam sebuah tangki okey. Jadi yang penting sampai 230 liter ke atas, kira itu air 2 kolah lah, letaklah di mana-mana pun. Okey. Kadang-kadang ada kolah tu 3 segi ataupun 4 segi. Beliau sebut kat sini, jikalau dalam sebuah tangki 4 bersegi, 4 persegi, maksudnya kolah 4 segi ataupun bekas 4 segi, luasnya 23 inci lebar dan 23 inci dalam, lebih kurang. Kalau dalam bekas 4 segi sama tu, macam ada kolah 4 segi sama, kita nak tahu air dalam kolah tu 2 kolah ke ataupun tak sampai 2 kolah. Kita tengok berapa inci. Jadi kata beliau, kalau dalam dia ukur dia punya dalam, tinggi dia lebih kurang 23 inci dan dia punya luas lebar 23 inci juga, maka air dalam ni memang confirm air 2 kolah lah kalau kita penuhkan kolah tu kan, bukan tak sikit. Ataupun kalau kolah tu 3 segi. Jarang tengok kolah 3 segi. Adalah bekas 3 segi. Atau jika dalam sebuah tangki 3 segi dia tak sebut kat sini, bulat. Atau jika dalam sebuah tangki bulat, lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci lebih kurang. Kalau kita ada kolam bulat, memang bulat dia punya kepala tu sampai bawah bulat. Jadi untuk kita nak tahu air tu, kolam air yang ada dalam kolah ni sampai tahap 2 kolah ataupun tidak, pastikan ya dalamnya dia punya lebar dia, lebar bulat tu 19 inci dan dalam dia itu kena 46 inci. Maka air yang kita isi dalam tu sampai penuh itu air 2 kolah ke atas. Air 2 kolah ni kalau kena najis apa dia? Air 2 kolah ni contoh macam kolah masjid ya. Kita masuk kolah masjid, tengok kat hujung tu ada tek cicak, hujung 2 ketul. Kita pergi semak kat sini pula, rupanya ada bangkai cicak seekor. Pergi depan sikit ada lipas 2 ekor mati tersangkut kat situ. Ya. Dia kata, sudahlah, airmu tak najis. Nanti dulu. Ini air 2 kolah. Air 2 kolah kalau masuk najis ya, itu belum dihukumkan najis. Selagi mana tak berubah, tak jadi najis. Kalau berubah, barulah jadi najis. Jadi dia tengok, banyak bangkai ni. Banyak tek cicak tapi air stay tak berubah. Bismillah, guna macam biasa, tak ada masalah. Ya. Gunalah tempat-tempat yang tak ada binatang tu. Ya. Apa pergi guna tempat ada lipas, sapu sekarang dengan lipas-lipas muka. Guna tempat lain. Kalau nak guna tempat lipas tu, ambil lipas buang, guna kat situ, tak ada masalah. Tapi berkuman lah kan, tak apa nak elok. Tapi dari segi hukum masih suci sebab tak berubah. Apabila kalau berubah, di situ baru kita hukumkan najis. Contoh ada kolah masjid, kat hujung ni 10 ketul, 10 ekor bangkai cicak. Memang belah hujung ni memang air berubah. Kita ambil bangkai cicak tu, kita bau air, ini kawasan ni air bau busuk. Ya. Dia nak cuba rasa. Allahu Akbar. Ya, rasa cicak 4 hari ni. Lepas tu dia cuba bau pula, bau busuk, warna pun dah warna pudar. Ya, ala-ala kelabu tai anjing orang kata kan. Kata sudahlah. Jadi yang berubah tu confirm najis. Tapi yang tak berubah ni apa hukum? Sebab kena kat ujung je. Yang berubah kat ujung. Kita buat misal air 2 kolah tepat-tepat. 230 liter tepat-tepat. Berubah kat hujung je. Yang lain okey, cantik, elok. Ya.
Jawapannya kata ulama, apabila dah berubah yang sikit, yang lain turut serta. Itu sebab kalau nak buat kolah, jangan 2 kolah tepat-tepat, buat lebih. 300 liter, 250 liter. Jangan buat kolah 230 liter tepat-tepat dia punya ukuran tu. Sebab apa? Sebab kalau terkena najis dan berubah walaupun sikit, yang lain suci pun tak boleh guna dah. Sebab telah dihukumkan najis, mutanajis. Jadi rugi ya. Oleh sebab itu kalau nak buat kolah air 2 kolah ni, biarlah buat lebih. Sebab apa? Kalau buat lebih, contohnya kalau kita buat 250 liter punya bekas. Jadi kalau berubah sikit kat ujung tu, kita masih boleh guna yang baki. Sebab yang baki ni masih 2 kolah. Masih 230. Yang kena tu mungkin 1 liter pun tak sampai perubahan tu. Jadi kalau nak buat lebih sikit. Supaya kalau berubah sikit, yang lain masih selamat. Ini dia buat 2 kolah tepat-tepat. Kalau buat 2 kolah tepat-tepat, kalau berubah walaupun hujung 1 jari dia berubah, lain semua turut serta tak boleh guna. Kena buang belaka. Kalau tak nak buang, kena tambahkan air lagi. Tambah sampai bila? Sampai hilang perubahan tu. Jadi kat situ barulah kembali jadi suci balik. Okey. Jadi tuan-tuan, selesai ya daripada perbincangan air yang terkena najis. Pastikan juga air itu sama ada air yang sedikit ataupun air banyak, sebab hukum berbeza. Dan najis tu pula ada najis yang dikecualikan. Ya, bukan semua najis kalau masuk dalam air sikit jadi najis. Tidak. Ada najis yang dikecualikan, kalau masuk dalam air, masih air itu suci, boleh digunakan. Dan kena ingat, apabila air itu sudah jadi mutanajis, maka bukan setakat haram buat wuduk, haram mandi sunat ataupun mandi junub, haram kita minum dan haram kita jual. Ya, haram kita minum, haram kita jual. Sebab apa? Sebab hukum seperti air yang sedikit ini adalah cecair ataupun air yang mukhalid yang selalu kita minum, kopi, sirap, apa semua tu, itu walaupun banyak kuantiti dia, 1000 liter, 500 liter, tapi hukum dia tetap seperti air putih yang sikit. Kena je najis, habis. Semua 500 liter tu bazir, habis belaka jadi najis. Kecuali 2 najis tadilah yang dimaafkan. Baik, jadi alhamdulillah setakat itu dulu untuk pengisian pada malam ini. InsyaAllah nanti kita sambung pula. Kalau ada lagi kelas, kuliah kita sambung pula yang kelima. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut. InsyaAllah. Ya, kita masuk dalam bab najis. Ya, kita dah habis dah perbincangan air, dah habis dah. Kita akan masuk dalam bab najis, iaitu menjelaskan apa benda yang dihukumkan najis, apa benda yang tidak najis di dalam syarak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan inayah untuk kita fahami dan kita sampaikan kepada mereka yang tiada. Insya-Allah kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأعمال أزكاها ومن الأذهان أصفاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.